Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Ustazah harap semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Hari ini kita akan sambung lagi pengajaran kita Bahasa Arab tahun 3 di bawah tajuk Malabisil Jamilah yang bermaksud pakaianku al-jamilah yang cantik. Baik, mula-mula sekali sediakan buku teks Bahasa Arab. Buka muka surat 36. Iftah safhatun sittatun wa thalathuna. Kemudian, cuba lihat huruf Zai. Kita sambung kembali sebutan huruf Zai. Tengok pada gambar zirafah. Zai berbaris fathah. Bunyinya za. Zarafatun. Zarafatun. Kemudian gambar sebelahnya zai berbaris fathah bertemu dengan alif hizamun. Hizamun. Gambar ketiga zai berbaris kasrah zi. Ziyaratun. Ziyaratun. Dan zai berbaris kasrah berjumpa dengan ya jaziratun. Jaziratun. Seterusnya zai berbaris dhammah. Zuhurun. Zuhurun. Dan zai berbaris dhammah berjumpa dengan waw. Halazunun. Halazunun. Baik, kamu tengok di bawah itu astami'u wa uhaddidu. Ulang kaji sebutan zai bersama ustazah. Sama-sama ya. Zamilun. Malizia. Malizia. Yaknizu. Dan yang terakhir, yazinu. Baik, seterusnya muka surat 37. Sab'atun wa thalathuna. Masih lagi huruf zai dan kali ini zai bertanda sukun. Mazra'atun. Mazra'atun. Perhatikan belon berbentuk star tu warna kuning. Ada 4 belong bermaksud 4 suku kata. 4 suku kata, 4 sebutan. Mazra'atun. Bila sebutan sekaligus, bila ditulis sekali akan jadi yang warna pink tu. Mazra'atun. Sama juga di bawah tu zai bertanda sabdu. Aruzzun. 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 Zai bertanda sabdu. Ruz tu dia tukar menjadi sabdu. Sepatutnya zai ada 2. Tapi dalam penulisan bahasa Arab, kita tak tulis zai tu ada 2. Jadi dia gantikan dengan sabdu. Aruzzun. Sebutan dia mesti kita gandakan zai. Tekankan zai. Aruzzun. Okey. Di bawah tu adalah peneguhan sebutan. Azharun. Azwajun. Iwazzun. Izzatun. Dan di bawah sekali tu juga peneguhan sebutan aqra'u wa ukawwinu. Bunga pertama waznun. Yang kedua jazzarun. Yang ketiga rizqun. Dan yang keempat mumazzaqun. Baik, iftah safhatun samaniyatun wa thalathuna. Buka muka surat 38. Masih lagi huruf zai. Kali ni kita nak tengok macam mana cara tulis zai bila dia berada di depan, di tengah
dan di akhir kalimah, dan macam manakah zai bila dia bersambung dengan huruf sebelum atau selepasnya. Tapi zai tidak boleh bersambung ya dengan huruf selepas. Kita tengok zai. Pertama sekali, zai di depan, zamilun. Zamilun. Yang kedua, zai di tengah dan tidak bersambung dengan mana-mana huruf, azraqu. Azraqu. Dan yang ketiga, zai di tengah tapi bersambung dengan huruf sebelumnya, hizamun. Hizamun. Dan zai di akhir kalimah, iwazzun. Iwazzun. Dan zai di akhir kalimah juga, tapi dia bersambung dengan huruf sebelumnya, kanzun. Kanzun. Okey. Ustazah harap kamu semua boleh faham ya. Kita akan ke surat seterusnya, iaitu ulang kaji huruf-huruf yang kita belajar untuk tajuk ini, iaitu huruf Ain, Sad dan Zai. Ain, Sad dan Zai. Kamu tengok gambar rajah yang pertama, huruf. Di situ diletakkan huruf, kemudian sebelah huruf tu mestilah baris, 3 baris yang asas, iaitu fathah, kasrah dan dhammah. Seterusnya, sama ada huruf itu berjumpa dengan alif, berjumpa dengan ya ataupun berjumpa dengan waw. Dan yang terakhir, sama ada huruf itu bertanda sukun ataupun bertanda sabdu, syaddah. Jadi kita tengok Ain dulu ya. Okey, Ain, alamun, ainabun, unukun. Dan alamun, aidun, audun. Dan seterusnya Ain bertanda sabdu dan juga bertanda mati, sukun, ka'katun, muka'abun. Sad pula, sabahun, siratun, suhunun. Dan sad berjumpa dengan alif, saimun. Sad berjumpa dengan ya, siniyatun. Sad berjumpa dengan waw, suratun. Dan sad bertanda sukun, masnaun. Sad bertanda sabdu, qissatun. Okay, zai, zarafatun, ziyaratun, zuhurun. Dan zai bertemu dengan alif, hizamun. Zai bertemu dengan ya, jaziratun dan halazunun. Dan akhir sekali, zai bertanda sukun dan zai bertanda sabdu, mazra'atun, aruzzun. Baik. Untuk penerangan, hanya untuk ke surat 39. Seterusnya, kamu keluar buku aktiviti bahasa Arab. Iftah safhatun sittatun wa thalathuna. Buka muka surat 36. Arahan dia, uktub thumma sil. Tulis kemudian sambungkan. Kamu hanya salin sahaja zai itu. Zazizu, salin je di bawah tu. Dia ingin tengok tulisan kamu. Macam mana kamu tulis zai. Dan di bawah tu zarafatun. Kamu perlu salin juga. Zarafatun, salin sahaja. Ikut yang di tepi tu yang dia telah bagi. Cuma untuk di bawah tu, halazunun, dia telah bagi kamu contoh halazunun. Kamu kena ceraikan dia. Contoh hizamun. Ha, za, alif. Ha, za, alif, mim. Hizamun. Dan sebelah dia kamu kena salin balik hizamun tu. Sama juga dengan jaziratun.
Cerakinkan dia. Tulis jim, ja, zi, za dan ya, ro dan tun, ta marbutah. Jaziratun. Ikut suku kata. Muka surat seterusnya. Wafik thumma uktub. Suaikan kemudian tulis. Okey, suaikan berdasarkan sebutan dan juga huruf. Huruf apa berjumpa apa. Okey. Yang pertama, dia dah bagi contoh mazra'atun. Yang kedua, azraku. Azraku. Okey, kemudian kamu tulis kat tepi tu ya, salin balik dia punya perkataan. Yang ketiga, iwazzun. Iwazzun. Yang keempat, jazzarun. Jazzarun. Yang kelima, azwajun. Azwajun. Yang keenam, waznun. Waznun. Ketujuh, mumazzakun. Mumazzakun. Dan yang keempat, azharun. Azharun. Seterusnya, untuk latihan muka surat 38, samaniyatun wa thalasuna, sil thumma uktub. Sambungkan kemudian tulis. Sambungkan kemudian tulis. Contoh dia bagi zamilun. Dan di bawah tu kamu kena salin kembali contoh yang dia bagi. Zamilun. Seterusnya, hizamun. Macam mana sambungan dia? Okey, Ustazah dah bagi tu. Macam mana dia bersambung. Dan azraku. Okey. Iwazun. Dan romzun. Di bawah tu, salin kembali sahaja. Seterusnya, hadid thumma uktub. Tentukan kemudian tulis. Pertama sekali kita tengok sod itu di mana. Sod itu di tengah. Ain di depan dan berbaris atas. Zai di akhir. Kemudian sebelah dia zai baris di bawah. Zai baris di atas dan sod akhir berada di akhir dan bertanda sabdu. Kita kena tentukan dulu. Okey, di bawah dia zai baris di bawah dan berjumpa dengan huruf ya. Dan ain berada di tengah. Sod pula berbaris di depan dan berjumpa dengan huruf waw. Seterusnya, ain di tengah dan bertanda sabdu. Seterusnya, sod berbaris di atas berjumpa dengan huruf alif. Dan akhir sekali, ain berada di akhir kalimah. Setelah kamu tentukan kedudukan dan baris-baris huruf ini, baru kamu cari jawapannya di tengah tu. Baik, Ustazah bagi contoh yang pertama, sod di tengah. Ya, sod di tengah yang bertanda sukun. Faslun. Okey, faslun. Kemudian, ain di depan. Berbaris di atas, arifun. Dan juga zai di belakang. Berbaris, dua di depan, kanzun. Kanzun. Okey, Ustazah bagi contoh 3 ni. Yang lain Ustazah yakin kamu boleh buat sendiri. Kamu boleh tentukan yang mana satu pasangan dia. Seterusnya, muka surat 40, arba'una. Yang ini kamu kena hafal. Kamu kena hafaz. Okey, kemeja, komisun. Komisun. Seluar, bantalunun. Tali leher, rabtatul unuki. Tali pinggang, hizamun. Stokin, jawrabun. Dan kasut, hizaun. Untuk menjawab latihan ni, nak tak nak kamu kena hafal ataupun kamu boleh rujuk buku
teks. Ya, boleh rujuk buku teks. Seterusnya, sama juga dengan yang ini. Dress dalam bahasa Arab, fustanun. Tudung dalam bahasa Arab, khimarun. Sapu tangan, mindilun. Cermin mata, nazaratun. Dan juga beg, dompet adalah mihfazatun. Dan seterusnya untuk uktub, thumma waffik, tulis kemudian suaikan. Pertama sekali, kamu kena sambungkan huruf suku kata yang telah dicerakinkan. Dia cerakinkan berdasarkan suku kata. Pertama sekali, hizamun. Yang kedua, hizaun. Yang ketiga, nazaratun. Ingat ya, dalam tulisan bahasa Arab, za tidak boleh digandakan. Jadi za yang mati itu bila berjumpa dengan huruf berbaris mesti digantikan dengan sabdu, nazaratun. Yang keempat, komisun. Dan yang kelima, bantalunun. Selesai kamu tulis jawapan dia, kamu suaikan berdasarkan gambar. Pertama, hizamun. Apa makna hizamun? Bagus, tali pinggang. Yang kedua, hizaun. Apa makna hizaun? Yes, kasut. Yang ketiga, nazaratun, cermin mata. Komisun. Apa makna komisun? Kemeja. Dan bantalunun. Apa makna bantalunun? Yes, seluar. Dan seterusnya, yang terakhir, sil thumma uktub, sambungkan kemudian tulis. Masih lagi benda yang sama. Dia hanya ingin kamu buat latih tubi penulisan. Latih tubi penulisan. Okey, sambungkan suku kata berikut. Khimarun, fustanun, hizaun, mindilun dan jawrabun. Baik. Ustazah rasa itu sahaja untuk hari ini. Ustazah harap kamu semua dapat memahami apa yang diajar pada hari ini dan kamu dapat menjawab latihan yang Ustazah sediakan. Dan jika ada apa-apa pertanyaan, boleh terus WhatsApp Ustazah. Dan jangan lupa sentiasa patuhi SOP dan stay at home. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.